menterjemahkan sebab ulama-ulama yang menterjemahkan Quran ni dia mesti pakar nahwu. Jadi makna yang dalam tafsir saya dia mentafsirkan qalilan ma tashkurun, maknanya tashkuruna syukran qalilan. Cuba tuan-tuan terjemahkan tashkuruna. Kamu semua bersyukur dengan syukur yang amat sedikit. Jadi ma itu dikata ma ziyadah. Tetapi ziyadah tu makna apa? Tambahan. Dia tambahan, tetapi tambahan dalam bahasa Arab bukan makna tak berguna. Tetapi nak menegaskan. Makna nak menegaskan kamu ni memang sebenarnya syukur dengan satu syukur yang sangat sedikit. Okey. Tashkuruna qalilan. Kamu bersyukur akan perkara yang sedikit. Boleh tak? Kamu mensyukuri akan perkara yang sedikit. Mungkin dari segi maksud dia tak kena. Dari segi andaian baris dia mungkin macam kena. Dan akhirnya walaupun alasan-alasan tu boleh dibagikan, akhirnya dia bergantung kepada makna juga. Kalau abang jadikan maf'ul bih, tashkuruna qalilan. Kamu bersyukur pada perkara yang sedikit. Sebenarnya tashkuruna syukran qalilan, dengan syukur yang amat sedikit. Ya? Tidakkah tu tak ada. Sebab macam kakak punya kakak punya tafsir ke? Tak ada. Ingat ada dalam terjemahan. Tidakkah sedikit kamu bersyukur? Adakah terjemahan kakak macam tu? Cuba kakak baca terjemahan kakak ni. Ada tak? Apa yang ada terjemahkan yang sini ayat sini yang ujung dia kata sedikit sekali kamu bersyukur. Okey, sedikit sekali kamu bersyukur. Dia terjemahan dia, kamu bersyukur dengan syukur yang sedikit. Sebab ma ni kalau apa yang diterjemahkan itu isim mausul sedikit saja apa yang kamu bersyukur. Macam boleh bahasa Melayu dia. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, tuan-tuan, sebelum kita beralih kepada ayat yang ke-10, kita terjemahkan dulu. Summa sawwa hu nya, iaitu kejadian manusia, wa nafakha, dia telah meniup, fihi, padanya kejadian manusia itu, min ruhihi, daripada ruhnya, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata, hati. Qalilan ma tashkuruna. Kalau tuan-tuan nak terjemah tashkuruna, kamu semua bersyukur, syukran qalilan, dengan kesyukuran yang amat sedikit, yang sedikit. Okey, cubalah doktor kaji betul tak susunan ni. Kata Harun Yahya, ini ikut susunan penciptaan manusia. Allah jadikan pendengaran dulu, lepas tu baru penglihatan, kemudian baru hati, mana untuk kita boleh berfikir. Okey, cuba baca ayat yang ke-10. Wa ya wa qal, betul? Idza dhalalna, betul? Fil ardi, betul?
inna lafi khalqin jadidin. Tengok sama baris. Bila jumpa isim tu jangan lepaskan dia kecuali tahu baris dia. Ya. Belum habis lagi. Okey, sekejap. Khalqin jadidin. Tak habis lagi. Ini tanda apa ni? Jim Oh, saya lupa nak bincang tadi. Jim, lepas tu bal hum bi liqa'i rabbihim kafiruna. Okay, tengok perkataan yang biasa dulu. Wa qalu, fi'il apa ni? Fi'il madhi. Cuba jalankan fi'il madhi. Huwa qala, huma, hum. Apa makna qalu? Mereka telah berkata. Hiya qalat, huma, hunna. Dia tak boleh qal, dia terus pendekkan jadi qul. Okey, hunna qulna. Kemudian sampai ke bawah dia akan berubah macam qul sama. Anta qulta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa. Mesti kembalikan semula huwa qala. Siapa tak dapat kembalikan, dia hilang punca. Okey. Adakah masuk dalam grup mana ni? Istifham. Dia isim ke fi'il ke haraf? Istifham. Istifham adalah isim kecuali a. A dalam diagram kita warna pink tu, dia masuk dalam grup istifham. A ataupun hal. A dengan hal ni sahaja orang Arab sebut haraf istifham. Yang lain tu adalah isim istifham. Nak buat macam mana? Dia dah punya keputusan. Boleh faham tak? Semua istifham dalam dia punya kumpulan tu adalah isim kecuali perkataan a dengan hal. Apa makna a? Adakah hal? Sama, makna yang sama. Okey. Idza, apabila, ketika. Itu isim apa tu? Isim zaraf. Masuk dalam isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Idza dalam kumpulan zaraf zaman ada dalam diagram kita di sini isim zaraf zaman. Okey, seterusnya perkataan fi. Maknanya dalalna tu nak bincang. Supaya ada modal nak belajar. Fi di haraf jar. Al-ardi, bumi. Kalau langit, as-sama. Kalau bintang, an-najmu, an-nujum. Kalau bulan, al-qamar. Itu bulan sana. Kalau bulan ni 12 bulan, asy-syahru. Kalau matahari, asy-syams. Kalau awan, as-sahab. As-sahab. Kalau angin, ar-rih, ar-riyah. Kalau api, nar. Kalau cahaya, nur. Ini perkataan yang akan berulang-ulang. Alam keliling kita yang berulang ialah
as-sama, al-ardu, an-najmu, al-qamar, asy-syamsu, angin, ar-rih, ar-riyah dengan api, an-nar kalau cahaya, an-nur. Ini perkataan tu mesti kita kuasai. Sama inna ada dua perkataan bergabung. Apa dia? Inna makna apa? Sesungguhnya. Haraf apa tu? Haraf taukid. Yang kedua na, apa tu? Dhamir. Ya, kami, iaitu dhamir muttasil. Ni makna apa ni? Lam. Bukan untuk ni. Inilah lam taukid. Ni lam taukid. Sebab haraf jar mana boleh campur dengan haraf jar. Haraf jar satu-satu je. Yang ni haraf jar fi, ya. Tapi lam di sini adalah lam taukid, sungguh, pasti, benar-benar. Khalqin, kita dah jumpa perkataan ni. Apa maknanya? Ciptaan. Daripada perkataan fi'il madhi dia apa? Khalaqa. Kalau masdar jadi khalqan, khalqun, khalqin. Tengoklah baris dia. Baris hujung jangan kira. Tuan-tuan nak bariskan dia, depan ada 6 alasan. Baris atas 11. Kalau baris bawah 2. Kenapa dia bagi bawah? Sebab ada haraf jar. Jadi fi khalqin lah. Khalaqa makna dia telah mencipta. Kalau khalqun, ciptaan. Kalau fa'ala makna apa? Dia telah membuat. Kalau masdar dia dia tak fa'lun, fi'lun. Diikut sebutan orang Arab dan disediakan dalam kamus kita. Ya. Fa'ala makna dia telah membuat. Fi'lun perbuatan. Ya. Kalau jalasa makna duduk. Kalau masdar dia dalam kamus dia akan bagi julus. Apa maknanya? Kedudukan jadi lain pula. Duduk je lah. Kalau dia mengubah makna bahasa Melayu duduk, tapi jangan sebut dia punya masa. Telah dia akan jadi terubah. Fi'il madhi, telah dia akan jadi fi'il madhi. Kalau kita dia sedang jadi fi'il mudhari. Okey, kalau perkataan kakak suka daraba. Kalau masdar dia jadi apa? Darbun, darban, darbin, sama. Okey, daraba makna dia telah memukul. Darbun, pukulan. Masdar. Itu masdar. Masdar ni adalah isim ke fi'il ke haraf? Tanda dia tanwin di hujung. Bermakna kalau isim, tuan-tuan boleh terima 3 baris tu. Darbun, darbin, darban. Dan juga kalau isim dia boleh menerima apa? Alif lam. Kalau dia alif lam dia akan jadi apa ni? Ad-darbu. Buang tanwin dia. Ni akan jadi al-khalqu. Akan jadi al-fi'lu. Ni akan jadi al-julusu. Mesti nampak isim tu macam tu. Longgarkan. Jangan nampak julusun sampai kiamat julusun. Dia boleh jadi julusin, boleh jadi al-julusu, al-julusi, semua. Okey, seterusnya perkataan ini. Ini perkataan juga harap jadi biasa pada kita. Jadid, makna apa jadid? Baru. Kalau lama? Qadim. Jadidun, qadimun. Ni jadid. Dia bagi bawah ni, tuan-tuan bagilah alasan dia. Bal, kita dah jumpa sebelum ni. Bal, bahkan. Cuba tengok pelajaran kita dulu, ada kan? Bal huwal haqqu. Dia adalah haraf apa tu, tuan-tuan? Ada lagi tak nota ataupun dah hilang? Jangan bawa setiap kali kelas satu buku. Buku minggu lepas dah ambil ke anak, cucu ke. Okey, dia panggil haraf apa? Harful idrak. Haraf namanya, gelaran pertama dia harfu al-idrak. Apa makna idrak?
berhenti daripada bercerita perkara yang sebelum ni. Yang kedua nama dia apa? Al-intiqal. Apa makna intiqal? Berpindah kepada cerita yang baru. Cerita lama kita nak berhenti, panjang sangat songelnya, ya, maka kita pindah kepada cerita baru. Itu dipanggil harful idrak. Mana cerita-cerita ni tak nak dah, kita nak bagi tahu sebenarnya, ya, cerita yang baru. Okey, seterusnya hum, mereka, bi dengan liqa, ila liqa, pertemuan, jumpa, perjumpaan. Ini juga adalah kata masdar daripada perkataan laqiya. Laqiya, apa makna laqiya? Fi'il madhi, dia telah berjumpa, tapi dia tak jadi laqiyun sebab harf illah di hujung. Alif atau waw atau ya dia akan mengubah. Dia akan berubah antara alif atau waw atau ya jugalah. Jadi dia akan jadi liqa, liqa'un, liqa'in, liqa'an. Okey, apa makna laqiya? Dia telah berjumpa. Liqa'un, perjumpaan. Kalau bertemu, pertemuan. Okey, seterusnya perkataan Rabbi, Tuhan, him, mereka. Rabbi ni perkataan. Kafirun, orang-orang yang kafir. Okey, cuba pecahkan isim kafir ni. Macam mana nak jadikan? Kalau satu orang kafir, macam mana bunyinya? Kafirun, kafirin, kafiran. Tengok baris hujung dia, tak kisah. Kalau dua orang kafir, kafirani. Diagram warna apa ni? Hijau. Pecahan isim diagram warna hijau. Main-mainlah, ini pelajaran tadika kita ni. Siapa dah ingat tak payah. Okey. Okey, satu orang lelaki kafir, macam mana bunyinya? Kafir. Dua orang ataupun jamak dia, ataupun dia ada juga satu jamak taksir. Apa dia? Kuffar. Juga digunakan dalam Quran, ya. Dia ada jamak salib dia, dan dia juga ada jamak apa ni, taksir dia. Macam perkataan nabi, apa jamak dia? Anbiya, itu jamak taksirnya. Dia juga digunakan dalam Quran, nabiyun, nabiyyin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Juga digunakan jamak salib. Kalau seorang perempuan kafir, kafirah, ya, itu kalau matikan dia boleh 3 baris tadi, ton tin tan. Dua orang perempuan kafir, kafirah tani, ataupun jamak dia kafiratun atau kafiratin. Okey, ini kafirun, orang-orang yang kufur, yang kafir. Okey, habis tuan-tuan. Apa yang kita nak cari tak ada. Ini pun nasib baik saya terlangkau. Kakak ingatkan saya langkau juga. Okey, macam mana kita nak cari punca perkataan ni? Supaya ada modal saya nak ajar. Macam mana tuan-tuan? Dalalna, itu fi'il apa tu? Fi'il madhi. Apa penambahan pada fi'il madhi ni? Nah, bermakna apa dhamma dia ni? Nahnu, ya, kami. Okey, kalau nak tengok dalam kamus, dah buang na tu jadi apa? Lam lam itu bermakna lam itu ditasydidkan. Dia akan jadi tasydid, bermakna dua lam. Cuba tuan-tuan cari dhalla. Keluarkan kamus tu, jangan simpan-simpan. Dua ratus berapa? 200 ngam-ngam. Oh, okey, dhalla. Muka surat 200 tuan-tuan, ya. Kolom sebelah kanan 3 daripada bawah,
Apa makna dhalla? Sesat. Lagi tak dapat petunjuk. Lagi kalau kolom sebelah kiri itu dia ada dhalla sa'yuhu. Apa makna dhalla tu? Usahanya gagal, tidak berhasil. Gagal, tidak berhasil. Cumanya semuanya tak berapa kenalah dengan terjemahan. Dhalla juga ada maknanya luput, habis. Kalau dalam saya punya hilang. Dalam tafsir saya apa ni, dhalla itu makna hilang. Tapi kalau tidak ada kena dengan, kalau kakak punya tafsir kata apa? Lenyap. Okey, lenyap, hilang. Kalau tak ada semua terjemahan di sini, jangan kata apa, makna kalau kamus tu besar mungkin kita akan dapat banyak lagi terjemahan. Kalau kamus kita kecil itu berpadalah. Kadang-kadang tidak dapat diliputi semuanya. Okey, saya nak terjemahkan di sini ialah luput. Kalau dhalla, apa dhamma dia? Huwa, makna dia telah luput. Luput, hubus, habislah. Macam mana kita nak jalankan fi'il madhi hujung dia yang ada tasydid? Itu kita boleh rujuk dalam buku kita. Okey, Sefer 1 muka surat 201. Cuba buka muka surat 201. Kalau tuan-tuan ada masalah pada menjalankan diagram apa ni, huruf yang ada alif atau waw atau ya, kita boleh rujuk dalam buku kita. Apa perkataan dia? Madda. Madda makna ia telah panjang. Mad, huruf mad tu panjang. Okey, cuba jalankan. Huwa madda, huma, hum maddu, hiya maddat, huma maddatahunna madadna. Nampak tak? Dal yang bertasydid tu dipecahkan dua, dihidupkan yang pertama, dimatikan yang kedua, jadi madadna, bukan madna sampai tercekik. Dia akan jadi madadna. Daripada situ akan berlaku perubahan sama sampai ke bawah. Madatta, madattuma, sampai madattu, madadna. Okey, cuba jalankan dhalla. Kita akan dapat ikut pattern yang sama. Pattern dia sama. Okey, huwa dhalla, huma, hum. Apa makna dhallu? Telah luput. Mereka telah luput. Sesat pun sama juga ni. Sama, tapi kali ini makna yang sesuai di sini ialah luput. Okey, hiya dhallat, huma, hunna. Macam tu. Lam yang ditasydidkan tadi, pecahkan dia jadi dhalalna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, nahnu dhalalna. Maknanya kami telah luput. Okey, kami telah luput, habis, hancurlah, maknanya hilang, dah apa ni, tak ada. Okey, kita tengok ayat kita. Wa dan qalu, mereka telah berkata. Okey, fi'il apa tu? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Iaitu dhamir dia tu. Apa dhamir dia? Hum. Maka fa'il dia ialah hum. Hum tu siapa? Hum tu ialah orang kafir. Kalau kita tahu cerita, kita akan tahulah di sini. Maknanya orang kafir yang mengingkari hari pembalasan. Ini cerita barulah. Kalau di sini dalam bahasa Melayu dia ada noktah bertindih. Selepas noktah bertindih itu dipanggil apa?
di sini dia akan jadi cakap ajub. Ajub, dia bahasa Melayu ada cakap ajub, pindah kan, dan cakap pindah. Ini mengajubkan cakap orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Dia tak percaya. Waqalu, mereka telah berkata. Ni noktah bertindih. Yang ni mengajubkan cakap orang kafir. Tapi masalah dalam Quran memang tak ada noktah bertindih, tak ada koma, tak ada tanda tanya. Okey. Adakah iza, apabila dalalna, kami telah luput. Ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Nahnu, kami, kami itu siapa? Ni orang kafir yang tak percaya tentang hari kebangkitan. Apabila kami telah luput fil ardi, di dalam bumi, iaitu dalam tanah, dah jadi tulang. Inna, sesungguhnya kami itu siapa? Orang kafir tadi. La, sungguh atau benar-benar, fi, dalam khalqin jadidin, ciptaan yang baru. Dia mempertikaikan. Ini soalan ni dipanggil soalan lil istihza. Kita ini dalam bab balawah lah. Dalam bab bila dah tahu makna semua tu, jangan persoalan tu kita ingat nak dijawab semua. Tak. Orang kafir bertanya ni, dia nak percaya ke kalau jawab? Tak. Jadi soalan dia ni ialah untuk mempersendakan Nabi SAW. Dia orang fikir macam mana nak patahkan sampai Muhammad tak boleh jawab soalan kita. Jadi soalan dia ni lah, apakah bila dah habis dalam kubur, kami boleh diciptakan semula dengan ciptaan yang baru tu. Okey, semula. Waqalu, mereka telah berkata, aiza, apabila dalalna, kami telah luput, hancur, fil ardi, ya, inna, kami, la, benar-benar, fi, khalqin jadidin, ciptaan baru. Sebab Nabi Muhammad cerita tentang hari kebangkitan, dia orang kata memang tak boleh. Macam mana dah hancur nak dicipta semula? Kalau dalam bahasa Melayu ni ada tanda tanya lah di sini. Jim bermakna apa? Jim tu, ya, jaiz. Apa makna jaiz? Harus berhenti kerana ayat itu sudah sempurna. Jaiz mana harus. Okey, seterusnya yang ini kata orang kafir, yang ni Allah yang kata. Bal, bahkan sebenarnya. Tak payahlah panjang cerita. Hujah yang ini akan berulang daripada zaman-zaman Nabi dulu tu sampai zaman Nabi Muhammad. Hujah yang sama, tak percaya hari kiamat. Sebab dia orang tak boleh nak terima kita bila dah jadi tulang, kita boleh dihidupkan semula. Hujah ni berulang sampai kiamat. Sekarang pun orang akan berfikir begini sekiranya tak percaya tentang hari akhirat. Okey, Allah nak bagi tahu, jangan panjang-panjang cerita. Hum, mereka. Bal ini ayat baru. Bal ini isim ke fi'il ke haraf tadi? Haraf. Dia tidak dikira pada untuk permulaan ayat, maka dikira daripada hum. Hum ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Bila isim memulakan ayat, dia jadi apa? Mubtada. Mesti dia jadi subjek. Mubtada ataupun subjek. Sepatutnya subjek atau mubtada bagi apa? Bagi depan, ya. Misal kata kita nak kata macam mana? Muhammadun, seorang yang baik. Macam mana? Muhammadun tayyibun. Lagi hasanun. Semua boleh lah. Muhammad
Muhammad adalah seorang yang baik. Ini akan jadi apa? Mubtada. Maka ini akan jadi khabar. Muhammad adalah seorang budak yang baik. Kalau dua orang pelajar disebut apa? At-talibani. Mubtada bagi apa? Bagi depan. Maka bagi depan ni dikira daripada alif. Kita tak guna talibaini. Kalau nak jadi mubtada bagi depan, gunakan pilihan ani tu. At-talibani. Sebab mubtada mesti baris depan tetapi diwakili oleh alif. Sebab kita tak ada pilihan. Pilihan kita talibani atau satu lagi talibaini. Sebab talibah tu mewakili baris depan. Kalau dua orang pelajar itu rajin, mujtahidun akan jadi dia mesti ikut bilangan, dia mesti sama. Dua orang pelajar tu dua-duanya rajin. Ni akan jadi khabar. Khabar bagi apa? Bagi depan kan? Maka bagi depan dikira daripada alif. Sebab dia ada dua pilihan saja. Mujtahidani atau satu lagi? Mujtahidaini. Okey. Kalau saya nak buat ramai orang-orang Islam, macam mana bunyinya? Muslim akan jadi muslimun. Tapi bila kita nak jadikan subjek, mesti ma'rifah, mesti dikenali. Nak cerita, kalau nak jadikan dia dikenali macam mana? Al-muslimuna. Pilihan yang kedua apa? Muslimuna atau muslimina. Jangan guna muslimina sebab dia mewakili baris bawah dan atas. Kalau lepas haraf jar, guna minal muslimina. Tapi kalau dia nak jadi mubtada baris depan, gunakan yang pilihan waw tu. Al-muslimuna, apa dia? Hasan. Kita cek perkataan lain. Orang Islam itu semuanya orang-orang yang baik. Tak apa je, ambil kalimat lain. Tayyib akan jadi tayyibuna. Tayyib seorang lelaki yang baik. Kalau jamak dia tayyibuna atau tayyibina. Jangan guna yang tayyibina, guna yang waw untuk mewakili baris depan. Sebab mubtada mesti baris depan asalnya dan khabar baris depan asalnya. Tapi bila dia berdua, kita tidak menemui pilihan bagi depan tu. Dia cuma pilihan talibani ke atau talibaini. Kita ambil yang A ni. Kalau begitu juga jamak, kita hanya berhadapan dengan dua pilihan, muslimuna atau muslimina. Macam mana nak bagi depan, bawah dan atas? Pilih dua-dua tu je. Maka bagi depan dia dengan waw, begitu juga ni dengan waw. Jadi dia punya bilangan mesti sama. Jantina dia mesti sama. Alah, tak ada pula perempuan. Kalau ada perempuan, ni akan Fatimah Hasanatun. Dua orang pelajar perempuan, At-talibatani. Tengok diagram kita tu, akan jadi mujtahidatani. Siannya kakak, gugur-gugur kak. Banyak sangat buku kakak ni. Okey, kalau kita jamakkan perempuan muslimun, jadi apa jamak dia? Al-muslimatu. Tak boleh tut sebab al mesti mubtada tu mesti ada alif lam. Al-muslimatu tayyibatu. Tayyibatun lah, sebab tak ada alif lam. Ini semua saya boleh tukarkan ni. Kalau dhamir dia apa ni? Huwa hasanin. Ni apa dhamir dia? Huma mujtahidani. Boleh. Ini kalau tak nak guna muslimun, mereka hum tayyibuna. Kita boleh tukarkan dhamir dia. Dhamir boleh jadi mubtada. Kenapa? Sebab dia isim. Asalkan isim tu mulakan ayat, dia mesti dikenal. Hum tu mesti dikenal, mereka tu. Kalau kita nak tukarkan hum, akan jadi hum
tayyibun sama. Ya, tu boleh tukarkan kepada dhamir, boleh tukarkan kepada isim isyarah, nak tunjuk pun boleh, ya. Jadi tuan-tuan, saya nak kembalikan kita ke sini. Hum ni adalah mubtada, ya. Hum mubtada kerana dia isim yang memulakan ayat. Ni tak dikira, bal tu tidak dikira. Manakah khabarnya? Okey, pandailah. Ni jauh sedikit, tidak ada masalah, asalkan ayat itu tak tamat. Kalau kita kenal mubtada khabar, tuan-tuan akan cepat faham dengan orang tak kenal, ya. Walaupun tuan-tuan dah tahu makna semua tadi, tuan-tuan dah tahu kan. Saya kata apa makna bal, hum, bi, liqa'i, pertemuan, rabbi, him, mereka. Campur sesak nafas pula lagi, tarik nafas, lepas tu kafiruna. Itu menjadikan kita jadi tak faham. Sebab kita dah hilang punca mana mubtada, mana khabar. Sebenarnya nak nyatakan hum kafiruna biliqa'i rabbihim. Cuba terjemah hum kafiruna. Mubtada khabar biasa disengkang dengan perkataan adalah. Okey, cuba terjemah Muhammadun Hasanun adalah seorang lelaki yang baik. At-talibani mujtahidani, dua orang pelajar itu adalah kedua-duanya baik. Al-muslimuna, orang-orang Islam itu, tayyibuna, adalah orang-orang yang baik. Hum tayyibuna adalah orang-orang yang baik. Hum kafiruna adalah orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang kafir bi liqa'i rabbihim, Tuhan mereka. Kalau tuan-tuan pandai menangkap, ya, khabar ni, tuan-tuan akan cepat faham. Kalau tak, lambat sedikit nak faham, ya? Bahkan mereka dengan pertemuan Tuhan mereka, orang-orang kafir, wah, dia sikit-sikit susah lah, Okey, mari kita tengok semula. Okey, ini ada persoalan ni. Ini isim kan? Liqa. Isim apa tadi? Masdar, ya, kata terbitan pertemuan. Apa tanda di isim? Baris bawah. Okey. Lagi? Ya, terletak selepas haraf jar. Okey. Jadi mana dia isim? Tapi isim kenapa tak ada tanwin? Nah, kenapa tak ada tanwin, tak ada alif lam? Inilah dipanggil mudhaf. Ya, mudhaf. Ingat dia tuan-tuan, soalan tu tuan-tuan tanpa berfikir boleh jawab. Biasanya 80% memang betul. Mana-mana isim yang tak ada alif lam dan tanwin, dia adalah mudhaf. Dia sedikit kemahiran tuan-tuan jeling dia sebelah dia. Ya, maknanya mudhaf liqa'i. Apa syarat mudhaf? Tidak ada alif lam. Tak ada alif lam. Lagi? Tak ada tanwin. Dan satu lagi, tak ada nun musanna, nun jamak tu kena buang, muslimuna, na tu buang, muslimani, buang ni dia tu. Liqa'i, jadi dia akan jadi mudhaf. Rabbi, boleh tak dia, kalau kata ni mudhaf, maka yang ini dipanggil mudhafun ilaih, perkataan yang disandarkan kepadanya. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris di bawah. Dia kemahiran, tengok sebelah dia, boleh tak? Lepas tu kita nak sandarkan pula Rabbi, dia baris bawah sebab apa tadi? Mudhafun ilaih. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin?
Sebab dia mudhaf, tak ada alif lam dan tanwin. Mana mudhafun ilaih? Him. Kenapa dia mudhafun ilaih? Ha? Ingat formula. Dia salah satu daripada dua cara sahaja. Mudhafun ilaih tanda dia tengok hujung isim tu baris di bawah. Yang kedua cari dhamir yang muttasil dengan isim, mesti isim. Maka kita telah menyimpulkan ni secara mudah. Dan mudhaf ini sangat kerap diulang dalam Quran, ya, dengan kekerapan 3 kali dalam ayat Quran tu ada mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan tengok je, kalau dia isim tak ada alif lam dan tanwin, tengok sebelah dia boleh tak jadi sandaran dia. Tengok bagi bawah ataupun dhamir muttasil. Jadi liqa'i rabbihim, dia adalah mudhaf, dia ni jadi mudhafun ilaih, dan dalam masa yang sama dia jadi mudhaf kerana sebelahnya mudhafun ilaih. Dia mesti sebut serentak. Liqa'i rabbihim telah menjadi satu ayat yang telah digabungkan, tak boleh disebut 2 kali. Dalam kita punya waqaf pun tidak cantik lah. Balhum biliqa', memang tak cantik sebab dia ada 2 lagi tempat bersandar. Tapi orang Melayu takkan berhenti kat sini kan, sebab nampak macam satu. Dia kat sini dia takut nak berhenti. Balhum biliqa'i rabb. Oh, tak berani. Sebenarnya tak ada beza ni dengan ni, dengan ni dengan ni, sebab ni mudhaf-mudhafun ilaih. Semua tak cantik berhenti. Begitu juga kita tak cantik berhenti pada rabbi, kita juga tak cantik berhenti pada liqa'. Sebab dia sama hukum mudhaf, mudhafun ilaih, dan dia ni mudhaf dan ni mudhafun ilaih. Dia dah sini nak berhenti semput sangat. Balhum biliqa'i rabbihim. Tapi kalau sampai tergolek pula, tahan nafas, berhentilah kat mana-mana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita kecuali mengikut kemampuan kita lah. Ikutlah. Itu bagi orang-orang yang terkecuali lah. Dia hanya boleh menyebut paling tinggi 2 je. Balhum, dah kena apa ni, kena apa ni, pump dulu. Jadi bagi tuan-tuan dan perempuan yang sihat ni dan belajar bahasa Arab pula, mesti kenal mudhaf, mudhafun ilaih dan berhenti pada mudhafun ilaih. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa qalu, telah berkata, aiza, jika atau apabila, dalalna, kami telah luput, fil ardi, di dalam bumi, inna, lafi, benar-benar, khalqin jadidin. Okey, bismillah, terjemahkan. Lafi, benar-benar, fi, di dalam, khalqin jadidin, penciptaan yang baru. Maknanya soalan untuk mempermainkan Nabi SAW. Jadi Allah kata jangan layan lah. Sebab tu Allah menggunakan harful idrab wal intiqal. Berhentilah nak berbahas sampai kiamat, dia orang takkan percaya. Lalu Allah bagi tahu bal, bahkan sebenarnya. Maknanya kita buka cerita sebenarnya, hum kafiruna. Macam mana nak terjemah mubtada khabar? Adalah orang-orang yang ingkar biliqa'i, pertemuan, rabbihim, Tuhan mereka. Okey, nanti tuan-tuan akan jumpa satu kes yang kita ni sebelum kita bincang ayat yang ke-12. Cuba tengok ayat yang ke-12, tapi kita bincang kemudian lah. Tapi sebab dia ada berkait dengan pelajaran kita. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim
Jumpa tak? Nakisu ru'usihim. Jumpa tak? Okey, nakisu. Jumpa Dia daripada, kalau nak cari dalam kamus macam mana? Nakasa. Apa nakasa? Cuba buka kamus sekejap. Nakasa. Cuba tuan-tuan kalahkan kakak ni. Kita pula bagi tahu dia. Lambat juga nak sampai Nun. Siapa cari dekat bar memanglah 438. Okey, kita cabar. Tak boleh lawan hari ni, minggu depan muka surat berapa kan? 438. Saya bila kakak cari pun saya jadi malas nak tunggu kakak. Tak ini yang cepat tu. Sebab saya hias saya punya. Sebab dia buat kerja rumah. Bukan saya hias dengan teks. Yelah, itu kerja rumah kan. Ya. Tapi dia orang ni anak murid Ustaz Nasruddin, tak ada kerja rumah. Dia orang anak murid setia. Bagi cucu buat kerja rumah Okey tuan-tuan, nakasa makna apa? Membalikkan lagi. Kalau nakasa ra'sahu, menterbalikkan kepala. Dia ada perkataan selepas tu ru'us. Kalau dalam ayat kita nakasa ru'usahum, tapi dalam ayat Quran kita ru'us. Nakisu ru'usihim. Ru'us tu adalah jamak daripada perkataan ra'sun. Ra'sun makna kepala. Satu kepala. Kalau dua kepala, ra'sani atau ra'saini, jamak dia ru'us. Ru'us ada dalam kita punya ayat Quran ni lah. Okey, kalau kita jumpa nakasa makna tunduk, menundukkan, ini kolom nombor 1. Kalau kita nak jadikan dia isim fa'il, cuba tuan-tuan tengok apa ni, diagram warna kuning. Kolom nombor 1 bertukar kepada kolom nombor 4. Kalau kolom nombor 1 fa'ala, sifat 1 fa'ala. Kalau nombor 4 jadi apa? Fa'ilun. Fa'ilun, iaitu kalau ni akan jadi nakisun. Kalau fa'ala, dia telah membuat. Kalau fa'il, orang yang membuat atau pelaku. Okey. Kalau nakasa, dia telah menundukkan. Kalau nakisun, orang yang menundukkan. Kalau kataba, dia telah menulis. Kalau katibun, penulis. Kalau qara'a makna membaca. Kalau qari'un, pembaca. Macam tu dia boleh tukarkan. Macam tu. Katibun, qari'un, jalisun. Okey. Bila isim boleh dipecahkan kepada bilangan lah. Kalau satu orang yang menundukkan kepala, jadi nakisun. Dua orang nakisani, atau jamak dia nakisuna. Diagram warna hijau tu nakisuna atau nakisina. Okey. Kalau seorang perempuan yang menundukkan kepala, seorang je, nakisatun. Okey, semula seorang perempuan yang menundukkan kepala, nakisah. Dua orang, ataupun nakisataini. Kalau jamak dia nakisatun atau nakisatin. Okey, semula seorang lelaki yang menundukkan nakisun. Dua orang, ataupun jamak dia nakisuna.
makna nakisuna? Orang-orang yang menundukkan. Ru'us, ru'usi, ya, menundukkan kepala. Nampak? Tuan-tuan tahu tak dia ni bagi bawah sebab apa? Isim bagi bawah ada dua je, lepas haraf jar atau mudhafun ilaih. Ada haraf jar tak ni? Tak ada. Maka dia makna mudhafun ilaih, bermakna ni mudhaf. Bolehkah dia jadi mudhaf? Tengoklah syarat. Okey. Okey, pertama ada alif lam tak? Tak ada. Start. Kedua tak ada tanwin, betul? Tak ada. Yang ketiga sebab tu dalam ayat Quran kita nun tak ada tu. Betul tak? Nakisu ru'usihim. Makna yang sebenarnya nakisuna ru'usihim. Tetapi apabila dia jadi mudhaf maka nun dia dibuang. Apa makna nakisuna tadi? Orang-orang yang menundukkan ru'usi, kepala-kepala. Kenapa dia bagi bawah? Mudhafun ilaih. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Jadi teori kita tidak akan berubah ni. Kalau tuan-tuan pegang yang ni, memang akan pakar bab mudhafun ilaih. Ya. Pakar mudhafun ilaih tak apalah. Lepas tu pakar mubtada khabar pula. Lama-lama habis dah semua tu yang kita tahu. Okey, itu kita akan bincang kemudian insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.